lana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi kuliah subuh yang akan membicarakan atau membaca buku Fiqh Al-Awlawiyat yang ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi rahmatullahi alaihi. Pagi ini kita sambung muka surat yang ke-277. Muka surat 277. Subtopik, manakah yang lebih utama, meninggalkan perkara yang dilarang atau melakukan perkara yang disuruh? Berkata pengarang rahimahullahu taala, juga tajuk yang hangat dibincangkan oleh para ulama kita terdahulu ialah manakah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang dilarang, yakni al-manhiyat, dan diharamkan, atau melakukan perkara yang diperintahkan. Sebahagian dari mereka ada yang berpendapat bahawa meninggalkan perkara yang dilarang adalah lebih utama daripada melakukan perkara yang diperintah. Hujah mereka adalah hadis muttafaq alaih yang dirakamkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya, apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka jauhilah ia, dan apabila aku perintahkan kamu sesuatu, maka lakukanlah ia mengikut kemampuanmu. Mereka berkata hadis ini mengatakan bahawa larangan adalah lebih keras daripada perintah, kerana perkara-perkara yang dilarang sekali-kali tidak pernah boleh untuk dilanggar, sedangkan perkara yang diperintah mesti dilakukan mengikut kemampuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Baik, tajuk kita pada pagi ini ialah yang mana lebih utama di antara al-manhiyat dan juga al-ma'murat. Al-manhiyat artinya ialah perkara yang dilarang oleh Allah, oleh syarak. Al-ma'murat, perkara yang diperintah. Secara umumnya kita ada perkara yang wajib ataupun yang diperintah, atau perkara sunat, dan di sana ada perkara yang disebut sebagai perkara yang dilarang, sama ada iaitu haram ataupun makruh. Dalam konteks perbincangan mengenai fiqh aulawiyat, yang mana lebih utama kalau bertembung di antara dua perkara, al-manhiyat, perkara yang dilarang, dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah, iaitu al-ma'murat. Di sini sebahagian besar sebenarnya di kalangan para ulama dia berpandukan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ada dalam hadis 40. Kalau tuan-tuan puan-puan belajar hadis 40, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan sambungan hadis itu ialah, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Hadis itu muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya, ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang maka kamu hendaklah fajtanibuh, jauhkan daripadanya secara mutlak, tinggalkannya. Ijtinab ni maksudnya jauhilah dia. Tapi bila Nabi sebut selepas daripada itu, wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar yang kamu mampu. So ada perkataan istita'ah, ada perkataan di situ dimasukkan perkataan mengikut kemampuan. Kenapa ada istita'ah, ada perkataan ikut kemampuan? Sebab perkara meninggalkan ini bersifat maknanya adami dengan makna tidak ada, yakni tinggalkanlah, maknanya kita tak buatlah dan jauhilah.
Manakala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh syarak, dia ada perlu memenuhi certain perkara seperti syarat, seperti rukun dan lain-lain. Maknanya kalau semua syarat tu sudah cukup, jika kita mampu memenuhi syarat tersebut, barulah kita diwajibkan melakukannya. Maknanya kalau tak mampu memenuhi syarat tersebut, maka buatlah setakat mana yang kita mampu. Memang secara umumnya syariat Islam ini dibina di atas kemampuan manusia. Secara umumnya, hatta dalam bab meninggalkan sesuatu perkara yang haram pun, ataupun melakukan perkara yang disuruh pun, ialah di bawah taqah manusia. Taqah maknanya daya upaya manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu adalah prinsip syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan mentaklifkan manusia dengan sesuatu yang luar daripada taqahnya. Taqah makna upaya manusia. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam ni sesuatu hukum manusia tak boleh nak buat. Maknanya dalam ruang lingkup manusia lagi. Tapi kalau dalam ba'al ma'murat, perkara yang diperintahkan oleh Allah, ada memenuhi syarat-syaratnya, maka kita boleh buat. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam bab haji sekalipun, dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut perkataan man istata'a ilaihi sabila, kan? Bagi siapa yang mampu. Kalau tak mampu, tak wajib lagi. Hatta dalam bab al-ma'murat, perintah supaya kita mengambil wuduk. Kalau sekiranya ada air, pakai air. Kalau tidak ada air, cukup dengan tayamum. Maka solatlah. Menutup aurat dalam solat setakat mana yang kita mampu. Katakanlah tidak ada langsung pakaian. Tidak ada langsung pakaian. Kain pun, selai pun tak ada. Maka dalam kitab-kitab fiqh, seperti dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i pun ada sebut sampai kalau ada tanah liat, ambil tanah liat. Setakat yang mampu. Seseorang yang mampu berdiri solat, macam kita semua hari ni kita berdiri. Tapi kalau sakit tak mampu, mastata'tum salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Nabi kata, sembahyanglah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu berdiri, sakit lutut katakan, tak boleh lama, nanti pitam, rebah, maka solatlah secara duduk. Kalau tak mampu, maka solatlah ala jambin dulu, kan? Iaitu dengan mengiring. Kalau tengah berperang, solat itu masih lagi wajib, tapi dalam keadaan solatul khauf, sedangkan menghadap kiblat itu adalah wajib. Dalam ketika mana syiddatul khauf atau keadaan solatul khauf, maka dimaafkanlah ketika itu. Kalau tak ada langsung, air pun tak ada, tanah pun tak ada, solatlah faqidut tahurain disebut. Faqidut tahurain. Solat dalam keadaan orang yang tiada dua alat bersuci. Itu contoh solat. Dalam bab kita zakat, dalam bab puasa, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tak mampu sebab sakit, sebab bermusafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah kita sempurnakannya ataupun gantinya pada hari-hari yang lain. So itu adalah semua taklifat, semua makmurat, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bab jihad sekalipun begitulah, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun. Tidak adalah kesalahan bagi orang yang buta tak keluar berjihad. Wala 'alal marid harajun, tidak adalah kesalahan pada orang yang sakit dan sebagainya. So itu menunjukkan ma nahaitukum ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ulama berdasarkan kepada hadis ni, bila Nabi sebut ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Ijtinab ini secara mutlak. Secara mutlak, maka setiap larangan yang mampu untuk kita tinggalkan, maka kena tinggalkan.
Memang betul lah sebahagian daripada juz'iyat, beberapa juzuk an-nawahi, perkara yang dilarang ataupun al-manhiyat ini, ada dalam setengah-setengah nas datang disebut tentang rukhsah. Tapi dalam keadaan ketika adanya masyaqqah ataupun ad-darurah. Dalam kaedah fiqh pun sendiri ada sebut ad-darurah tubihul mahzurat. Ad-darurat dalam keadaan terdesak nak menjaga nyawa. Tapi sebut ad-darurah ini ialah sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan maka akan membahayakan nyawa seseorang. Itu baru darurat. Bila sebut darurat, tak buat, mati. Tak boleh meneruskan kehidupan. Dalam contoh dalam Quran, famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ithmin, kan? Fala ithma alaih. Siapa yang dalam keadaan terdesak, darurat, bukan kerana sebab nak mencari dosa, bukan sengaja, maka tak ada dosa bagi dia untuk memakan bangkai. Ini perkara yang walaupun manhiyat, tapi dalam keadaan tertentu masih juga disebut dalam keadaan tertentu. Ya, ada keadaan yang mana adanya rukhsah, tapi ada keadaan di ketika itu adanya perkataan satu lagi azimah, dia tahan juga, kan? Itu ada perbincangan di kalangan fuqaha juga, azimah ke rukhsah. Azimah ni ialah kita ambil perkataan azimah ni dengan makna yang asal, hukum yang asal. Apabila Ammar bin Yasir, kisah yang sangat masyhur, diperintahkan supaya seorang hamba asalnya, tuan dia kata, wah, kalau kamu tak keluar daripada Islam, aku bunuh. Ketika tu ada dua keadaan. Sama ada dia nak mengambil azimah, tetap dia tak menyebut perkataan kufur dalam keadaan azimah, lalu dia dibunuh, mungkin bila dibunuh maka dia akan mati dalam keadaan syahid, masuk syurga. Tapi keadaan yang kedua yang dibenarkan dalam Islam yang Ammar bin Yasir ambil ketika itu ialah dia ucap kata-kata kufur dalam keadaan imannya masih lagi ada. Bukan dia kata sekali dengan hatinya, imannya masih kukuh. Turunnya ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih lagi tenang dengan iman. Jadi segala al-muharramat, al-manhiyat sebenarnya adalah perlu ditinggalkan. Okey, fajtanibu. Kemudian apa kata dia? Pandangan di atas hampir serupa dengan kata-kata hikmah dari para ulama terdahulu. Perbuatan baik, yakni albir, dapat dilakukan oleh orang yang baik dan yang tidak baik. Namun meninggalkan perbuatan maksiat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang siddiq, yakni yang benar-benar beriman. Perkataan ni perkataan as-salafus salih. A'malul birri yaf'aluha al-barru wal fajiru. Perbuatan albir, kebaikan, biasanya boleh orang baik ke orang jahat boleh buat. Tapi wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq, tak mampu untuk meninggalkan perkara maksiat ni melainkan orang-orang yang benar-benar siddiq. Siddiq ni lah yang disebut dalam Al-Quranul Karim, alladzina an'amta alaihim, kan, minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siddiq, ucapan gelaran yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Disebut bahawa orang yang benar-benar boleh meninggalkan maksiat ini adalah siddiq. So kemudian disebut lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, jauhilah perbuatan haram, nescaya kamu menjadi orang yang paling banyak beribadah. Ini dalam satu hadis di mana Abu Hurairah menyatakan, hadisnya panjang. Abu Hurairah menyatakan Nabi bersabda, man ya'khudhu minni khamsa khisalin fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna. Maksudnya, ambil sesiapa yang mengambil daripada aku 5 perkara, lalu dia beramal dengannya, atau dia mengajar
orang dengannya. 5 perkara ni apa dia? Salah satunya ialah bila ditanya oleh Abu Hurairah, Nabi kata ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang menjaga, menjauhi perkara yang haram, nescaya kamu akan menjadi orang yang a'badan nas. Kalau dia terjemah kat sini, paling banyak beribadat. Banyaknya dosa seseorang itu kadang-kala menyebabkan beratnya untuk dia buat ibadat. Maknanya sebalik tu. Maknanya kalau dia buat maksiat banyak, dengan thiqaluz dzunub itu, kata orang, kata ulama, thiqaluz dzunub tamna' min khiffatil ibadah. Beratnya dosa seseorang itu akan menyebabkan, menghalang dia daripada kerenganan ibadat. Nak buat ibadat ni rasa berat. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam perbicaraan mengenai sabar. Sabar ni Al-Imam Al-Ghazali, ahlu al-akhlaq, dalam ilmu al-akhlaq ataupun disebut tasawuf, ada 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam melakukan perkara yang diperintah. Kan? Sabar daripada melakukan perkara yang diperintah. Maknanya masa kita nak melakukan perkara ibadat kita, perkara taat memang perlu kepada sabar. Hatta kita nak sembahyang pun kena sabar. Yang kedua, sabar yang alal musibah, bala, ujian, apa yang menimpa kepada kita, apa yang menimpa kepada orang-orang Islam. Kalau kita tengok di negara Turki baru-baru ni kan, di Syria, yang berlaku gempa bumi, yang hilangnya nyawa ramai kan. So itu sabarlah. Alal musibah, dipanggil musibah, sakit. Yang ketiga, sabar alal ma'asi ataupun ala tarkil ma'asi. Sabar juga, sabar dalam keadaan untuk meninggalkan al-ma'asi. Jadi sabar untuk meninggalkan al-ma'asi ni tingkat dia tinggi. Sehingga kan Nabi sebut dalam hadis ni ittaqil maharim. Tinggalkan, jauh. Ittaqi ni maksudnya buat benteng. Asal perkataan takwa kan. Buat benteng diri kita dan juga maksiat. Itulah takwa. Al-ma'asi takun a'badan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kuat beribadah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang ingin menyaingi yakni pahala seorang mujtahid, maka memelihara dirinya daripada melakukan dosa. Berkata Al-Hasanul Basri, ibadah paling utama yang dilakukan seorang hamba ialah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang paling utama. Dari perbincangan di atas dapat kita fahami bahawa keutamaan meninggalkan perkara haram ke atas perkara melakukan taat, maksudnya adalah perbuatan taat yang hukumnya sunnah. Kerana melakukan perbuatan yang hukumnya wajib atau fardu adalah lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada perbuatan meninggalkan perkara yang dilarang. So maksud Al-Qardawi nyatakan di sini, maksud yang utama meninggalkan manhiyat itu ialah meninggalkan manhiyat mesti diutamakan daripada melakukan perkara taat yang sunat. Yang wajib memang tetap lebih utama, itu hakullah. Sebab tu ulama bincang hakullah dengan hakul ibad ni kan. Hakullah ni adalah yang lebih utama. Yang tu kita kena buat lah. Yang tu kita kena buat. Tapi kalau yang sunat bertembung dengan perkara manhiyat, tinggallah perkara manhiyat dahulu. Perkara yang dilarang dahulu. Itulah yang lebih utama. Kerana melaksanakan perbuatan wajib adalah menjadi tujuan utama dan ianya perlu kepada niat. Berbeza dengan meninggalkan perkara yang haram yang tidak perlu kepada niat. Yang tidak perlu kepada niat. Bahkan dalam Islam, niat untuk melakukan kebaikan itu sudah dikirakan dalam hadis yang sangat terkenal. Okay?
Oleh itu meninggalkan perkara taat boleh menyebabkan kekufuran seperti mengingkari tauhid dan rukun Islam, berbeza dengan tindakan melakukan perkara haram yang tidak membawa kepada kekufuran. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya memulangkan kembali perkara kecil yang haram adalah lebih baik daripada 100,000 dinar yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Ibnu Umar kata, kita tinggalkan perkara haram lebih baik, walaupun kecil benda tu, lebih baik daripada 1,000 dinar. Kalau dah 1 dinar hari ni dengan 1,000 kalilah, lebih baik daripada 1,000 dinar yang dibelanjakan di jalan Allah. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, mengingati Allah adalah dengan lisan adalah baik, dan yang lebih baik adalah mengingati Allah sehingga menghindari dari perbuatan maksiat. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, sesungguhnya menolak sebutir dirham yang syubhat lebih aku sukai daripada bersedekah 100,000 dirham dengan 900,000. Perkara syubhat, yakni perkara yang kita tak tahu. Ittaqul asyubuhat, kan? Nabi kata, faman waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram. Makna meninggalkan syubhat ni salah satu perkara yang warak, perkara yang disebut sebagai warak. Kalau yang jelas haram, tak boleh kita makan benda haram walaupun benda tu kecil. Sebab tu dah Abdullah bin Umar kata, tinggal, pulangkan balik walaupun benda tu kecil. Sebab benda haram ni dia beri kesan. Haram ni dia ada 2 jenis, kita kena ingat tuan-tuan. Ada satu haram dia sebut lidzatihi, satu lagi haram li ghairihi. Haram lidzatihi, zat dia haram, yang tu orang semua rasa kebanyakannya tinggal lah. Zatnya haram. Contoh khinzir, zatnya arak, memang zatnya haram. Tapi di sana ada satu haram ni, haram li ghairihi. Haram dengan sebab usaha, dengan sebab cara pengambilan, cara perolehan, harta curi, harta rasuah, harta riba, yang itu semua adalah haram. Ya, Nabi sebut kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada haram, nerakalah yang lebih layak baginya. Hilang keberkatan hidup, kesan daripada perkara haram. Sebab itulah Ibnu Umar kata, 1 dirham tu perkara kecil, walaupun dia kecil, katakan sangat-sangat kecil, lebih baik dia tinggalkan perkara tu daripada dia bagi derma 100,000 ataupun 1,000 dinar. Sehingga kan Ibnu Mubarak kata, walaupun sebutir dirham yang syubhat, takutnya benda tu masuk benda haram, lebih baik dia tinggal. Sebab tu dalam bab riba ni, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Ta'ala sebut yamhaq, maksudnya Allah Ta'ala binasakan. Binasa tu maksudnya hilang berkat. Hatta bukan dalam bab riba sahaja, penipuan, ketidakjujuran dalam transaksi, dalam kita bermuamalah dengan orang lain juga boleh menyebabkan tidak ada keberkatan. Kesan kepada bila kita buat benda tu, makna kerja tu haram. Jual beli tapi tak cerita betul-betul, boleh datang benda tu ketiadaan berkat. Nabi sebut sendiri dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bay'ihima. Maksudnya al-bay'ani, 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli, akan diberkati fa in sadaqa wa bayyana, kalau dua-dua tu jujur, sidik, maksudnya sedekah ni maksudnya benarlah, wa bayyana, transparent, terangkan apa yang sebenarnya, burika lahuma fi bai'ihima, diberkati dalam transaksi jual beli mereka. Tapi sebaliknya, kalau katama ni maksud sembunyikan sesuatu, ada cacat cela, ada aib, defect dan sebagainya, sembunyi kan. Wa kadzaba, tipu, demi Allah, demi Allah lagi lah, banyak kan kadang-kadang tu demi Allah, tengah berniaga pun sebut demi Allah, tapi sebenarnya bukan pun. Itu hati-hati. Muhiqqat barakatu bai'ihima, Nabi kata dibinasakan keberkatan transaksi jual beli mereka ataupun perniagaan mereka. Mana tak ada berkat. Dalam bab rasuah, dalam bab makan benda haram, kesan kepada
doa. Doa ni amalan kita yang kita minta daripada Allah. Dalam hadis 40 juga yang Nabi sebut tu tentang kisah seorang lelaki. Nabi kata dalam hadis tu, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala baik dan tidak akan menerima melainkan daripada yang baik saja. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah perintah orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, seperti mana Allah Ta'ala perintah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah daripada yang bersih, yang suci, yang halal, dan buatlah amalan soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada orang yang beriman seperti mana Allah Ta'ala berfirman tadi, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kamu. Kemudian apa? Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ata aghbar yamuddu yadayhi fis sama' wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi kata. Kemudian Nabi menyebut kisah seorang lelaki yutilu as-safar. Nabi kata ada seorang lelaki panjang perjalanannya dalam musafir. Musafir adalah salah satu gambaran bahawa tempat, keadaan, waktu, situasi seorang yang mustajab doa asalnya. Tapi dia yutilus safar, asy'ata aghbar, dalam keadaan kusut masai. Kusut masai pun keadaan seolah-olahnya dia berhajat kepada Allah Ta'ala sangat-sangat. Yamuddu yadaihi, dia angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada langit. Ya Rab, Ya Rab, dia kata wahai Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi kata, wa mat'amuhu haram, tapi makanan dia ambil daripada haram. Haram sama ada haram tu li dzatihi atau haram li ghairihi. Haram dengan cara perolehan. Minumannya haram, pakaiannya haram, dia beri suap dengan suapan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimanakah dia akan dapat diperkenankan doa dia? Nak menunjukkan kepada kita kesan amalan seseorang tidak diterima ataupun ibadat dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesan daripada benda yang haram. Sebab itulah Ibnu Umar sampai kata meninggalkan atau memulangkan perkara yang haram itu lebih baik. Dalam konteks kita pun hukum, kalau orang tu barang curi ada, nak bertaubat, kalau kita sebut tentang taubat ada 3 syarat kan, iaitu yang pertama al-iqla'. Yang pertama taubat nasuha ni, berhenti serta-merta, tu iqla' aniz zambi. Yang kedua an-nadam, kemudian kita rasa menyesal, itu at-taubat. Kemudian ulama telah menambah salah satu lagi untuk seseorang yang apa nama ni, yang ada kaitan dengan hak manusia. Ambil barang orang sebagai contoh, pulangkan kembali barang tersebut. Kalau curi, pulangkan. So itu adalah kalau rampas, tipu orang ke sebagainya, pulangkan balik. Kalau tak jumpa dah tuan, dia tak tahu, maka sedekahkanlah dengan niat ini adalah untuk orang yang aku tipu dahulu, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, macam tu. So sampai macam tu, sebab dia berkait dengan hak manusia. Dalam kitab ni juga dulu-dulu kat depan-depan Qardawi ada sebut tentang antara hukukul ibad dengan hukukullah, hak manusia dengan hak Allah Ta'ala. Hukukul ibad mabniyah ala al-musyahah. Hak manusia ni dia terbina di atas asas pertelingkahan. Manakala hukukullah mabniyah ala al-musamahah. Hak Allah ni ada tolak ansur. Dengan makna apa? Kalau hak manusia memang kena, kita ada urusan dengan manusia. Maknanya kita tak boleh buat main-main dari sudut nak ambil, nak mudahkan semua, sebab dia berkaitan dengan hak manusia.
hak Allah, kita taubat, kita minta ampun daripada Allah Ta'ala, istighfar, minta doa daripada Allah SWT. Walaupun ya betul hak Allah Ta'ala lah lebih utama. Kalau kita bincang dalam bab hadis Nabi tentang hutang tu kan, Nabi sebut tentang pada fadainullahi ahaqqu an tuqda tu kan, hutang Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Tapi berkaitan dengan sekiranya hubungan di antara jiran tetangga, manusia, kawan, rakan, maka kena ambil kira hukukul ibad itu, bab situ muqaddamah, diutamakan. Kemudian apa lagi katanya? Berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, bukanlah makna takwa hanya solat malam dan puasa sunnah di siang hari saling silih berganti, namun makna takwa sebenar ialah melaksanakan perintah-perintah yang difardukan Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkannya. Apabila perkara itu dilakukan ditambah lagi dengan amal ibadah, makanya ianya suatu kebaikan di atas kebaikan. So takwa yang sebenarnya ialah buat perintah Allah, tinggal perkara yang diharamkan. Bukannya makna hanya buat perkara yang diperintahkan. Kemudian beliau berkata lagi, aku lebih suka hanya solat 5 waktu serta witir dan tidak lainnya, membayar zakat fardu dan tidak memberi sedekah lainnya, puasa di bulan Ramadan dan tidak berpuasa, yakni sunat lainnya meskipun hanya sehari, menunaikan fardu haji dan tidak melakukan ibadat haji sunnah lainnya. Kemudian aku memelihara diri dengan hartaku yang halal sebagai perisai diri daripada mengambil makanan yang haram. Maknanya pentingnya dalam menjaga hal-hal berkaitan dengan perkara yang haram. Kesimpulan pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahawa menjauhkan diri daripada benda-benda yang diharamkan meskipun sedikit kadarnya adalah lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah yang banyak. Maknanya perkara pertamanya ialah tinggal manhiyat dulu. Tinggal manhiyat. Sebab tu dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, khamar, maisir, judi, wal ansab, patung berhala, wal azlam, tilik nasib, rijsun, najis, daripada perbuatan syaitan, fajtanibuh. Allah Ta'ala sebut sama dalam hadis Nabi kan, fajtanibuh juga. Fajtanibuh, maksud fajtanibuh ni ijtina' mutlak. Kalau Allah Ta'ala kata benda tu arak, tinggalkan saja terus tanpa soal apa. Sahabat-sahabat Nabi bila turunnya ayat arak ni, tuan-tuan tahu kan pengharaman secara berperingkat. Yang last kali turun tu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun tu, sahabat dengar saja ayat Quran tu, arak yang ada di pasar ketika itu terus dituangkan, dibuang begitu dan mengalir di dalam longkang-longkang dengan tali air di pasar-pasar Madinah tanpa sebarang soal apa. Tanpa ada boleh lagi ke sikit. Kalau tuan-tuan fikirlah kita berada pada zaman tu macam mana, dalam keadaan mereka orang yang biasa dengan minuman itu. Bukannya tak biasa, biasa. Sebahagian sahabat pun biasa, tapi bila dengar tu keimanan mereka, bila sebut saja perintah Allah fajtanibu al-ijtinab al-mutlaq, maknanya tinggal secara mutlak tanpa sebarang soal, mereka terus buat. Sebahagian lain dari kalangan ulama ada yang berpendapat katanya sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Ini pandangan kedua. Kita baru selesai pandangan yang pertama tadi. Yang mana lebih utama, kan? Maksud sabda Nabi, apabila aku melarang kamu dari melakukan sesuatu, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, maka jauhilah ia, dan apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka laksanakanlah sekadar yang kamu mampu. Maksudnya kerana ketaatan untuk menjalankan perkara yang diperintah tidak akan berlaku tanpa adanya suruhan atau arahan, dan amal ibadah itu bergantung kepada kewujudan syarat-syarat dan sebab-sebabnya, dan sebahagiannya ada yang memang tidak termampu dilakukan. Ini pandangan yang saya sebut tadi. Maknanya satu kupasan dan huraian lagi tentang bahawa yang lebih utama tu adalah manhiyat. Kenapa manhiyat?
Tak ada perkataan kemampuan, tapi dalam bab suruhan Allah Ta'ala dan Nabi kata ada kemampuan. Buatlah fa'tu minhu mastata'tum. Buat sekadar yang kamu mampu. Sebab yang saya ulas tadilah, sebab amal ibadah bergantung pada wujudnya syarat, sebab-sebab, dan sebahagiannya ada yang memang termampu dilakukan, maka ianya hanya mesti dilaksanakan bila telah wujud kemampuan dan kesanggupan. Seperti perintah bertakwa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dengan syarat mengikut kemampuan dan kesanggupan firman-Nya, dan bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kesanggupan. Fattakullah mastata'tum. Maksudnya inilah, buat perintah Allah Ta'ala sekadarnya kamu mampu, dengan artinya syarat kalau cukup kita boleh buat. Sekarang kita cukup syarat untuk sembahyang, untuk datang ke masjid, maka kita buatlah. Tapi kalau sakit tak boleh lah. Hatta orang sakit pun nak datang Jumaat pun dimaafkan, betul tak? Orang yang sakit. Dan firman-Nya berkenaan dengan perintah ibadah haji ke tanah suci Makkah, mafhumnya menunaikan haji adalah merupakan kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a. Adapun larangan, yakni an-nahyu, dituntut dari kita untuk tidak melakukannya, dan itulah hukum asalnya. Bahkan dimaksudkan untuk terus tidak dilakukan ataupun dilanggar batasannya, dan ianya merupakan satu perkara yang mungkin. Kerana untuk meninggalkan perkara yang dilarang tidak perlu kepada kemampuan ataupun kesanggupan. Senang saja, tinggalkan. Sebab tu dia kata berbeza dengan benda yang kena buat. Yang ni ialah at-tarku, benda yang kita tinggal. Walaupun meninggalkan itu juga dianggap sebagai satu bentuk perbuatan. Faham tak? Kita tak buat benda tu, itu perbuatan lah. Perbuatannya lah tak buat. Tapi mudah berbeza dengan benda yang kena buat. Solat kena bangun. Tapi yang maksiat ni, you jangan buat saja. Itu maksudnya. Sebab itulah tidak dikaitkan dengan soal istita'ah, kemampuan. Okey. Walau bagaimanapun pandangan ini ada kelemahannya, dia kata, kerana ada kalanya dorongan dan rangsangan untuk melakukan perbuatan maksiat, iaitu perkara yang dilarang, itu sangat kuat. Ini satu pandangan. Sehingga seorang tidak sanggup, pandangan dari segi huraian tu. Dari segi huraian, dia masih lagi dalam ruang menyatakan perkara yang manhiyat itu adalah perlu ditinggalkan, diutamakan. Tapi dari segi huraian tu dia kata, kalau nak kata hanya sebab makmurat ni dia ada cukup syarat, ada kemampuan, dia kata kat sini dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat itu perkara sangat kuat, sehingga seorang tidak sanggup untuk bersikap sabar dan menahan diri untuk tidak melakukannya, walhal dia ada kemampuan untuk melakukannya. Sebab tu saya sebut tadi jenis-jenis sabar kan. Pada ketika ini usaha untuk menahan diri untuk tidak melanggar larangan tersebut perlu kepada usaha gigih dan perjuangan melawan dorongan hawa nafsu. Bahkan terkadang perjuangan tersebut terasa sangat berat jika dibandingkan dengan kesanggupan diri untuk melakukan sesuatu perbuatan ibadah. Atas alasan inilah banyak orang yang sanggup melakukan satu-satu perbuatan ibadah namun tidak kuasa menahan diri daripada melakukan atau melaksanakan perbuatan haram. Maknanya perbuatan haram perlu ditinggalkan dengan dorongan nafsu yang kuat. Sebab bukan senang. Sebab itulah mungkin kelebihan diutamakan meninggalkan perkara yang haram. Sebab ada orang mungkin dia boleh solat sunat, tapi bab haram tu susah nak tinggal. Sebab dorongan hawa nafsu tu. Manusia ni selain daripada syaitan, dia ada dorongan hawa nafsu dia. Dalam kaitan ini, Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh seorang muridnya tentang satu kaum yang berhasrat untuk melakukan satu perbuatan maksiat namun mereka tidak menunaikannya. Beliau menjawab, mereka itu adalah satu kaum yang mendapat ujian berat dari Allah Ta'ala untuk mencapai darjat ketakwaan. Mereka akan mendapat ganjaran keampunan dan pahala yang sangat agung. Dalam satu hadis tentang kisah seorang yang membunuh orang kan, dia nak bertaubat kepada Allah. Dia pergi jumpa pada Abid. Abid tu kata, kamu tak boleh bertaubat kan. Lalu dia bunuh balik, cukupkan dia jadi 100 orang kan.
Lepas tu dia pergi tanya pula pada orang yang ada alim tu untuk bertaubat macam mana. Orang tu kata kamu kena pergi ke jauh daripada negeri ini. Maknanya apa? Maknanya seolah-olahnya nak menunjukkan kepada kita dorongan dia selain daripada hawa nafsu, selain daripada syaitan, sekeliling dia yang membentuk diri dia, yang menyebabkan, mendorong diri dia pada melakukan perkara tersebut. Maka dia kena lari dan tinggalkan perkara tersebut. Syekh Yazid bin Maisarah berkata, Allah Ta'ala berfirman dalam salah sebuah kitab-kitab yang terdahulu, mafhumnya, wahai kaum muda yang berhasil meninggalkan dorongan hawa nafsunya kerana menghabiskan masa mudanya untuk mencari keredaanku, maka pada sisi aku adalah sederajat dengan sebahagian para malaikatku. Beliau melanjutkannya lagi, wahai alangkah beratnya dorongan syahwat dalam diri manusia, ia bagaikan jelatan api yang membakar, alangkah bahagia mereka yang dapat melepaskan diri daripadanya. Maknanya tingginya darjat orang yang meninggalkan perkara yang haram. Kesimpulannya bahawa Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan kepada para hambanya sesuatu pekerjaan yang mereka tidak sanggup untuk melaksanakannya. Bahkan apabila ada perintah yang sangat memberatkan mereka, maka perkara tersebut telah banyak digugurkan sebagai suatu rukhsah, keringanan atau semata-mata belas kasihan bagi mereka. Adapun perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk melakukannya semata-mata atas dorongan syahwat dan nafsu. Bahkan mereka diperintahkan untuk menghindarinya sama sekali. Apabila ada yang dibenarkan untuk memakan sebahagian makanan yang diharamkan, hal itu adalah hanya dalam keadaan darurat dan kerana untuk menyelamatkan jiwa sahaja, bukan untuk berseronok atau bersedang-sedang. Walaupun dibenarkan ketika darurat sahaja. Wad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kaedahnya kata darurat itu mesti mengikut kadarnya sahaja. Kalaulah darurat tu untuk tahan diri daripada mati, maka makan benda yang haram ketika itu yang dibenarkan dalam Islam hanya takat untuk mengelak daripada mati sahaja. Itu sahaja. Bukannya berseronok, bukannya boleh simpan banyak lagi, buat balik lagi semua. Mentang-mentang boleh makan dia kata simpan terus. Tak, dia hanyalah untuk tahan daripada mati. Dari sini dapatlah kita fahami maksud perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya larangan itu lebih berat daripada perintah. Diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Thauban radhiyallahu anhu dan lainnya, bermaksud beristiqamahlah kamu dan kamu tidak akan sanggup melakukannya, iaitu kamu tidak akan mampu melakukannya secara bersempurna. So yang pentingnya ialah yang manakah lebih utama? Poinnya ialah al-manhiyat, meninggalkan perkara yang dilarang itu adalah memang lebih utama daripada melakukan perkara-perkara yang taat, yang bersifat sunat, yang digalakkan. Maknanya usaha untuk kita tinggal maksiat, benda yang dilarang itu adalah utama. Tapi dalam masa yang sama, boleh je seseorang itu melakukan perkara yang sunat, bukan kata tak boleh. Tapi lebih baik dia tinggalkan serta-merta, sebab kesan daripada maksiat itu, haram itu, dia membawa kepada amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kita pada pagi ini. Saya rasa tak ada soalan kot kan? Tak ada soalan. Kita akan sambung lagi untuk subtopik yang seterusnya. Dapat selesaikan satu subtopik pun dah cukup baik, alhamdulillah. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa, jammina bil afiyah ya akramal akramin, walhamdulillahirabbil alamin.